Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pandemik COVID-19 ini tidak asing lagi di negara kita. Hampir semua faktor terkesan, termasuklah dalam dunia pendidikan. Segala norma baru haruslah dibiasakan kerana itu merupakan satu-satunya jalan yang terbaik untuk mengurangkan wabak ini. Proses pembelajaran telah berubah sepenuhnya iaitu dijalankan secara atas talian. Perubahan yang drastik ini telah membawa impak yang sangat besar terutamanya dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi. Kementerian Pelajaran Malaysia KPM itu merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menguruskan urusan pendidikan di Malaysia. KPM telah bersepakat untuk menjalankan pembelajaran sepenuhnya secara atas talian. Pengecualian diberikan kepada beberapa kategori pelajar seperti pelajar yang menjalankan kerja amali dan sebagainya. Oleh itu, pelajar yang tidak terlibat perlulah belajar melalui aplikasi seperti Webex ataupun Google Meet. Pengalaman para pelajar dalam menghadapi pembelajaran secara atas talian ini tidaklah mudah kerana mereka menghadapi pelbagai masalah seperti masalah rangkaian internet, suasana belajar yang kurang kondusif dan sebagainya. Penyataan masalah antara masalah yang dihadapi oleh pelajar institusi pendidikan tinggi sepanjang norma hidup baru ialah: pertama, sebahagian besar pelajar berasa malas serta hilang minat untuk belajar. Kedua, pelajar suka untuk menghadiri kelas yang dijalankan dalam talian. Ketiga, pelajar didapati mengalami kemerosotan dalam segi kesihatan mental. Pengaji berharap hasil kajian ini dapat memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan untuk mengambil berat tentang pelajaran mereka dan juga menarik perhatian pihak-pihak yang berkuasa untuk berusaha mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tersebut. Objektif kajian. Pertama, mengatasi kesan pelajar kurang tumpuan dalam pelajaran semasa kelas secara online dijalankan. Kedua, mengaji cara-cara mengatasi masalah pelajar kurang tumpuan, masalah kesihatan mental dan masalah kekurangan gadget semasa menjalankan kelas secara online. Ketiga, mengenalpasti harapan pelajar IPT terhadap kerajaan Malaysia setelah menghadapi pelbagai isu dan masalah sepanjang menjalani norma hidup baharu akibat pandemik COVID-19. Metodologi. Terdapat dua kaedah yang digunakan dalam kajian ini iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Kaedah kualitatif yang digunakan ialah kajian kesusasteraan dan laman sesawang, di mana pengaji telah mencari fakta-fakta sokongan daripada pengarang lain bagi menyokong sesuatu kenyataan. Manakala untuk kaedah kuantitatif, soal selidik telah digunakan. Pengaji telah mengedarkan soal selidik atas talian kepada pelajar-pelajar pengajian tinggi. Seterusnya, 5.0 perbincangan dan analisis. Seramai 40 orang responden telah menjawab soal selidik yang diedarkan oleh pengkaji secara atas talian bagi mengumpul pandangan pelajar IPT mengenai beberapa perkara. Yang pertama, kesan akibat perubahan norma hidup baru. Yang kedua, cara mengatasi masalah ketika norma hidup baru. Dan yang ketiga, harapan pelajar terhadap perubahan tersebut. Di samping itu, pengkaji juga bertanyakan tentang demografi responden seperti umur, jantina dan juga peringkat pengajar responden. Seterusnya, cara mengatasi masalah. Terdapat 3 masalah yang dikenal pasti oleh pengkaji berdasarkan pengalaman sendiri. Yang pertama, masalah kurang minat atau kurang tumpuan terhadap pelajaran. Berdasarkan 40 orang responden tersebut, 4 cadangan telah diberi iaitu cara pembelajaran secara kreatif dan inovatif oleh 19 orang responden, motivasi oleh 17 orang responden, kaunseling oleh 3 orang responden dan bertanya kawan oleh seorang responden. Idea ini selari dengan pandangan ramai di mana cara pembelajaran dapat meningkatkan dan menarik pelajar terhadap pelajaran. Di samping itu, ibu bapa juga haruslah mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif supaya pelajar tidak berasa malas dan semangat untuk belajar. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan motivasi pelajar terhadap pelajaran. Yang kedua, masalah kesihatan mental. Berdasarkan 40 orang responden tersebut, 3 cadangan diberi iaitu meluahkan perasaan oleh 18 orang responden, mendapatkan nasihat oleh 6 orang responden dan melakukan aktiviti yang menyeronokkan oleh 16 orang responden. Secara keseluruhannya, pelbagai pihak mengatakan melakukan aktiviti yang menyeronokkan oleh ibu bapa dan guru-guru semasa proses pembelajaran secara atas talian dapat mengurangkan tekanan pelajar dengan cara pembelajaran yang baru
dan di samping itu dapat meningkatkan motivasi pelajar terhadap diri mereka. Yang terakhir, masalah internet kurang atau tiada gadget. Berdasarkan 40 orang responden tersebut, 3 cadangan telah diberi iaitu ke pusat cyber oleh 5 orang responden, inisiatif kerajaan oleh 11 orang responden dan memasang modem internet oleh 24 orang responden. Ada pihak yang mengatakan ibu bapa haruslah memastikan adanya kemudahan internet di rumah supaya anak-anak dapat mengikuti proses pembelajaran secara atas talian dengan lancar. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak mampu oleh setiap keluarga. Dengan itu, kerajaan telah menyediakan inisiatif iaitu memberi telefon pintar secara percuma kepada pelajar daripada golongan B40. Saya akan bentangkan tentang analisis kesan-kesan pelajar kurang tumpuan dalam pelajaran akibat pengajaran dijarakan secara atas talian. Berdasarkan data yang diperoleh, selama 14 orang responden iaitu majoriti responden menyetujui kesan prestasi pelajar akan merosot dan juga selama 12 orang responden menyetujui kesan pelajar akan ketinggalan dalam pelajaran dan juga selama 8 orang responden menyetujui pelajar tidak mampu berinteraksi secara bersemuka dengan pensyarah dan kawan-kawan dan juga selama 6 orang responden menyetujui masa hadapan pelajar akan terjejas. Sikap pelajar yang malas dengan tidak memberi tumpuan dalam pelajaran menyebabkan mereka tidak memahami isi kandungan yang diajar oleh guru dan juga mereka tidak mencatatkan info yang diajar oleh guru menyebabkan mereka akan ketinggalan dalam pelajaran dan mereka tidak dapat menjawab peperiksaan dengan baik. Oleh itu, keputusan mereka akan tidak memuaskan dan juga gagal dalam pelajaran. Ini akan menjejaskan masa hadapan pelajar. Komunikasi melalui sosial media seperti WhatsApp, perbincangan dalam kumpulan secara atas talian menyebabkan pelajar tidak mampu berinteraksi secara bersemuka dengan pensyarah dan kawan-kawan. Refleksi saya ialah dalam menjalankan kerja khusus tersebut, kesan-kesan yang buruk akan berlaku akibat pengajaran dijalankan secara atas talian. Ini akan mendatangkan kesan yang amat serius kepada pelajar, ekonomi dan negara kerana kesan yang amat buruk ialah kesan prestasi pelajar akan terjejas. Ini akan menyebabkan remaja pada masa hadapan tidak mampu menyumbang kepada negara dan negara akan semakin menjadi mundur. Oleh itu, saya berharap kerajaan Malaysia dapat memberi perhatian dalam isu tersebut, mengawal dengan ketat terhadap pandemik COVID-19 agar pelajar mampu balik ke kampus untuk menghadiri kelas secepat mungkin. Seterusnya, harapan pelajar terhadap kerajaan Malaysia setelah menghadapi pelbagai masalah sepanjang menjalani norma hidup baru ketika pandemik COVID-19 berlaku. Majoriti responden iaitu selama 14 orang responden amat berharap agar kerajaan Malaysia dapat membuka semula institusi pendidikan secara menyeluruh supaya semua pelajar dapat menggunakan kemudahan yang disediakan oleh universiti secara optimum. Seterusnya, sebanyak 12 orang responden berharap agar kerajaan Malaysia dapat memberi bantuan secara tunai kepada para pelajar. Rangkaian jalur lebar di luar bandar ataupun internet dan kawasan pedalaman berada dalam kelajuan yang rendah berbanding kelajuan di bandar. Pembelajaran atas talian jika tidak diurus dengan baik dibimbangi akan meningkatkan jurang pencapaian pendidikan antara pelajar, khususnya antara kumpulan kaya dan kumpulan miskin, juga antara pelajar di bandar dan pedalaman. Hal ini disebabkan oleh masalah internet dan kemampuan keluarga masing-masing untuk membeli gadget. Bukan itu sahaja, pembelajaran secara atas talian juga memerlukan kos yang tinggi untuk pembelian data mudah alih dan sebagainya. So, menurut responden, wang bantuan yang diberikan mampu untuk menampung pembelajaran internet yang digunakan dalam pembelajaran harian. Masalah ini jelas telah mengganggu kebanyakan pelajar dalam menyelesaikan tugasan maupun hadir ke kelas secara atas talian. Pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, terutamanya pelajar B40, sangatlah memerlukan bantuan dari segi kewangan ini, lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik untuk memudahkan proses pembelajaran mereka. Seterusnya,
Sebanyak 9 orang responden berharap agar dapat menerima bantuan alat peranti elektronik, terutamanya untuk para pelajar B40. Bantuan seperti ini seharusnya diteruskan dan diluaskan lagi, terutamanya pada musim pandemik ini yang telah membawa kepada norma hidup baru. Internet bukan sahaja menjadi masalah kepada pelajar, namun ketiadaan alat peranti elektronik juga menjadi salah satu faktor mengapa para pelajar susah untuk hadir ke kelas secara dalam talian, dan ini akan mempengaruhi prestasi pelajar. Memandangkan alat peranti elektronik seperti komputer riba, telefon bimbit atau tablet dijual dengan harga yang agak mahal, kebanyakan pelajar tidak dapat memilikinya, terutamanya para pelajar yang kurang berkemampuan. Justru itu, para pelajar berharap agar kerajaan Malaysia dapat bekerjasama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk memberikan bantuan alat peranti elektronik agar dapat memudahkan lagi urusan para pelajar yang kurang bernasib baik. Dan akhir sekali, minoriti responden iaitu sebanyak 5 orang berharap agar kerajaan Malaysia dapat mewujudkan ataupun menaik taraf pusat internet setempat supaya mudah bagi para pelajar mengakses internet. Mungkin membina pusat internet dengan jumlah yang banyak agak mustahil kerana kos pembinaannya yang tinggi. Tetapi pembinaan di kawasan pedalaman seperti di Sabah dan Sarawak adalah merupakan satu keperluan. Masih terdapat segelintir pelajar yang masih memerlukan perkhidmatan seperti itu, terutamanya bagi pelajar yang tidak mempunyai kemudahan internet ataupun alat peranti elektronik. Secara tuntasnya, pandemik COVID-19 ini telah memberi satu ancaman paradigma, terutamanya dalam dunia pendidikan di Malaysia. Masalah yang dihadapi haruslah diselesaikan sebaik mungkin. Jadi, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari setiap objektif ialah, objektif yang pertama, mengkaji kesan-kesan pelajar kurang tumpuan dalam pelajaran. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa kesan utamanya ialah prestasi pelajar merosot. Sikap pelajar yang tidak memberi perhatian dalam kelas kerana tidak faham menyebabkan prestasi akademik para pelajar tidak mencapai tahap yang minimum. Objektif yang kedua ialah mengkaji cara untuk mengatasi masalah hilang ataupun kurang tumpuan dalam pembelajaran, masalah kesihatan mental, masalah internet serta masalah gadget. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa para pelajar kurang berminat untuk belajar kerana cara penyampaian pembelajaran yang kurang menarik. Jadi, tenaga pelajar haruslah menyediakan bahan pembelajaran yang menarik untuk menarik minat para pelajar untuk lebih fokus di dalam kelas. Objektif yang ketiga ialah mengkaji harapan para pelajar kepada kerajaan Malaysia setelah menghadapi pelbagai isu dan masalah sepanjang menjalani norma hidup baru akibat pandemik COVID-19. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa harapan utama pelajar IPT ialah membuka semula institusi pengajian secara menyeluruh dengan mengikuti SOP yang ditetapkan. Pembelajaran secara bersemuka lebih berkesan berbanding pembelajaran atas talian. Oleh itu, diharapkan KPM berusaha untuk membuka semula institusi pengajian tinggi. Kesimpulannya, setiap masalah dalam dunia pendidikan ini sentiasa mempunyai jalan penyelesaian. Saya berharap kajian ini dapat membantu para pelajar norma hidup baru untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan harapan yang ingin dapat dipenuhi oleh kerajaan Malaysia agar pelajar dapat pendidikan yang efektif.